Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam. Okay. Selamat pagi, selamat sejahtera. Adakah semua sihat hari ini? Sehat ya. Okey. Dah ambil sarapan pagi tadi? Dah, Bagus. dah. Pastikan kita kena ambil sarapan pagi-pagi untuk Ya, tubuh kita. Kalau tidak nanti tak nak fokus dalam kelas. Okey, semua dah selesai ke tu? Dah, Encik. Okey dah selesai. Okey, nah. Ni saya dah hantar link dalam Semok tu. Boleh tanda isi. Boleh tengok dalam grup grup WhatsApp. Okey. Okay, saya diminta semua memberi kerjasama untuk fokus dalam pelajaran hari ini. Sebab nanti saya akan bagikan tugasan serta kuis lah untuk kamu, untuk menguji kefahaman kamu. Okey. Lepas tu kalau boleh jangan main sangat phone tu. Saya tahu ini online sekarang. Tapi kurangkanlah. Okey. Ingat kebersihan diri juga kena jaga Okey. Okey, kamu tahu kejujuran? Apa itu maksud kejujuran? Tiada siapa yang tahu ke? Nampaknya tiada jawapan, maka tiada siapa yang tahulah. Okey. Sepertinya, kejujuran adalah satu benda yang utama dalam membangunkan hubungan yang kuat dan saling percaya. Okey. Yang kedua, kejujuran ni membangunkan reputasi yang baik dan membantu kita hidup dengan damai tanpa bersembunyi apa-apa rahsia. Ingat ya semua? Okey. Bentar ya, saya akan share screen, slide. Okey. Ini tajuk kita pada hari ini. Tajuk kita adalah kejujuran dan integriti. Dia terdapat 4 tujuan, iaitu terangkan mengenai konsep kejujuran dan integriti. Yang kedua, terangkan mengenai prinsip kerahsiaan. Yang ketiga, terangkan mengenai kerahsiaan tempat kerja. Yang keempat, terangkan mengenai garis panduan etika. Okey. Kepentingan atau faedah yang anda akan dapat adalah apa itu konsep kejujuran dan integriti. Yang kedua, prinsip kerahsiaan. Yang ketiga, kerahsiaan di tempat kerja. Yang keempat, garis panduan etika di tempat kerja. Dalam kelas ni, ada yang faham tak apa itu kejujuran dan integriti? Ada yang tahu tak? Tak tahu, Cik. Okey, tidak mengapa jika tidak tahu. betul. Kita akan belajar hari ini untuk menambahkan ilmu kamu semua tentang kejujuran dan integriti. Okey. Ini isi kandungan. Di dalam isi kandungan ini terdapat satu tujuan dan pengenalan. Pengenalan terdapat 4 pengenalan, iaitu konsep kejujuran dan integriti. Kedua, prinsip kerahsiaan. Ketiga, kerahsiaan di tempat kerja. Keempat, garis panduan etika. Terusnya, tujuan.
Pelajaran ini bertujuan untuk menerangkan konsep kejujuran dan integriti, amalan piawaian dalam garis panduan etika, prinsip kerahsiaan, interaksi yang baik di antara rakan dan pegawai atasan, dan amalan standard. Seterusnya, pengenalan. Pengenalan tentang kejujuran dan integriti. Kejujuran dan integriti adalah dua sikap terpuji yang ada pada setiap pekerja, tidak mengira pangkat dan jawatan. Macam yang kita tahu, kebanyakan manusia lebih suka keamanan daripada peperangan dan pertelingkahan, iaitu menghargai kestabilan dan nilai kebahagiaan. Antara sifat-sifat yang terpujinya adalah: 1. Keikhlasan, keterbukaan, ketulusan, amanah, jujur, tidak mudah dipengaruhi dan boleh dipercayai. Okey. Konsep kejujuran dan integriti. Yang pertama adalah menghargai kestabilan. Yang kedua adalah kebahagiaan, kenikmatan dan keselesaan. Yang ketiga, huru-hara, pertelingkahan, pembunuhan, kestabilan dan kacau bilau dilihat sebagai faktor negatif. Negatif ni apa? Negatif ni adalah perkara yang tak baik lah. Ya, macam tu lah. Yang keempat, integriti akan sentiasa diuji, terutamanya apabila kita perlu membuat keputusan. Okay. Setelah penelitian ribuan tahun sejarah manusia akan sentiasa berusaha ke arah kebaikan dan peningkatan kualiti kehidupan. Integriti akan sentiasa diuji, terutamanya apabila kita membuat keputusan mengenai apa yang adil, saksama dan betul. Seterusnya, definisi integriti. Kamus Oxford Advanced Learner mentakrifkan integriti sebagai kualiti untuk menjadi jujur dengan prinsip-prinsip moral yang kuat. Manakala kamus Macmillan mentakrifkan integriti sebagai kualiti yang sentiasa berkelakuan mengikut prinsip moral yang anda percayai, supaya orang akan menghormati anda dan mempercayai anda. Definisi kejujuran. Kamus Oxford Advanced Learner mentakrifkan kejujuran sebagai sentiasa bercakap benar, tidak pernah mencuri atau menipu. Manakala kamus Macmillan mentakrifkan kejujuran sebagai seorang yang tidak berbohong atau menipu dan mematuhi undang-undang. Integriti di tempat kerja. Integriti di tempat kerja ini adalah penting untuk persekitaran kerja yang sihat. Tidak mengira kedudukan dan jawatan, sama ada ketua pegawai eksekutif atau tukang cuci atau kaki tangan yang berjawatan paling rendah. Etika serta tanggungjawab dalam tindakan akan melahirkan rasa hormat dan profesionalism. Ya. Okey, dia ada 5 poin, iaitu bekerja tepat pada waktunya. Bekerja tepat pada waktunya ini adalah bekerja bersungguh-sungguh ketika berada di tempat kerja. Dan waktu kerja mesti dihormati dengan tidak mencuri masa daripada majikan anda. Yang kedua,
mematuhi polisi syarikat. Apa itu polisi? Ada sesiapa yang tahu tak polisi? Tidak. Okey, polisi ni adalah ada dua maksud, iaitu polisi sebagai lembaga penegak hukum ataupun polisi sebagai kebijakan atau peraturan. Mematuhi polisi atau dasar syarikat adalah cara yang berkesan untuk mempamerkan integriti. Dengan mempamerkan diri anda sebagai seorang pekerja yang boleh dipercayai serta mematuhi dasar-dasar syarikat akan menunjukkan kepada ketua dan rakan sekerja yang anda adalah seorang yang jujur dalam melakukan tugas. Poin yang ketiga adalah menghormati rakan sekerja dan membina kepercayaan. Dengan menghormati rakan sekerja, anda akan menzahirkan keinginan untuk mewujudkan persekitaran kerja yang sihat. Selagi mana anda jujur dan hormat berurusan dengan rakan sekerja, anda akan mewujudkan satu tahap kepercayaan kepada mereka. Poin yang keempat adalah pamer kelakuan bertanggungjawab. Pamer kelakuan bertanggungjawab ini iaitu anda perlu memastikan tiada sebarang tingkah laku untuk anda dipersoal, dan inilah satu cara terbaik untuk membuktikan anda adalah seorang pekerja yang jujur dan boleh diharapkan. Dengan menunjukkan tingkah laku yang bertanggungjawab, anda tidak memberi rakan sekerja atau pelanggan sebarang peluang untuk mempersoalkan integriti anda. Yang kelima adalah membina perwatakan belas kasihan, kewibawaan, murah hati, jujur, baik hati, kesetiaan dan kematangan. Seseorang yang berintegriti terbangun mempunyai matlamat dan kepercayaan yang akhirnya membawa kepada nilai dan kejayaan kepada mana-mana organisasi. Okey. Prinsip kerahsiaan. Definisi kerahsiaan. Kerahsiaan maklumat atau data yang disimpan adalah rahsia yang bersifat peribadi, tidak boleh diberitahu atau dikongsi dengan orang lain. Terdapat 3 kategori maklumat sulit, iaitu maklumat kaki tangan, maklumat pengurusan dan maklumat perniagaan. Apa itu maklumat kaki tangan? Maklumat kaki tangan ni adalah maklumat yang seperti nombor keselamatan sosial, alamat rumah, maklumat kenalan, maklumat peribadi, sejarah pekerjaan, sejarah perubatan, nama keluarga dan lain-lain. Yang kedua, maklumat pengurusan. Maklumat pengurusan ni adalah maklumat sulit pengurusan yang meliputi hubungan pekerja, tindakan disiplin, penyiasatan, salah laku, gaji, saraan upah, tuntutan kerja lebih masa yang akan berlaku pemberhentian kerja dan lain-lain. Yang ketiga adalah maklumat perniagaan. Apa itu maklumat perniagaan? Maklumat perniagaan ni dikenali sebagai maklumat atau rahsia perniagaan yang merujuk kepada maklumat yang tidak diketahui umum dan orang ramai. Biasanya tidak boleh didapati oleh pesaing kecuali secara salah atau tidak wajar. Secara salah atau tidak wajar ni maksudnya dibocorkanlah. Okey, kepentingan kerahsiaan. Kepentingan kerahsiaan di tempat kerja.
Satu, kegagalan untuk menjaga dan melindungi maklumat sulit perniagaan. Jika berlakunya kegagalan ini, dia boleh membawa kepada kehilangan perniagaan dan pelanggan. Yang kedua ialah disalahgunakan untuk melakukan aktiviti haram. Maklumat sulit ini jika disalahguna boleh menjejaskan semua pihak. Contohnya dengan cara kecurangan, penipuan atau pemalsuan. Yang ketiga, mengakibatkan kehilangan produktiviti. Apakah itu produktiviti? Produktiviti ni ialah ukuran kecekapan atau keberkesanan dalam menghasilkan sesuatu keluaran. Macam pekerja kita mengeluarkan sesuatu. Kalau kita ada kilang, pengeluaran barang kita tu tak cantik ataupun kurang, menyebabkan kehilangan produktiviti lah. Yang keempat ialah kehilangan kepercayaan pekerja, keyakinan dan kesetiaan. Pendedahan maklumat pekerja atau pengurusan boleh membawa kepada kehilangan inilah. Maka pentingnya kerahsiaan ini. Kerahsiaan di tempat kerja. Kaedah-kaedah oleh majikan untuk memastikan kerahsiaan. Terdapat 4 kaedah, iaitu laksanakan dasar-dasar dan prosedur kerahsiaan. Yang kedua, latihan kepada pihak pengurusan dan pekerja mengenai isu-isu kerahsiaan dan polisi serta prosedur. Yang ketiga, penguatkuasaan dan prosedur, penguatkuasaan dasar dan prosedur. Dan termasuklah latihan mengenakan tindakan disiplin. Yang keempat, perjanjian tidak mendedahkan yang ditangani oleh pekerja untuk melindungi maklumat perniagaan. Kaedah untuk mengamalkan kerahsiaan. Pertama adalah pastikan anda menjalani latihan mengenai dasar-dasar polisi dan juga prosedur syarikat lah. Yang kedua, memahami latihan. Anda perlu memahami latihan yang diberikan lah tentang polisi dan prosedur ni. Yang ketiga, rujuk kepada polisi dan prosedur. Dalam rujuk kepada polisi ni, dia ada secara berkala. Berkala ni maksudnya sesuatu yang berulang ataupun dalam jangka waktu tertentu. Kita tengok balik macam tu lah. Masuk berkala. Yang keempat, mematuhi dasar dan prosedur. Yang kelima, penambahbaikan berterusan atau menawarkan maklum balas yang membina. Membina apa? Membina kepada pihak pengurusan mengenai dasar dan prosedur. Okey, yang keempat. Etika merujuk kepada sistem, dua peraturan dan undang-undang. Apabila ada etika ni, ada sistem, dia adalah ganjaran. Apabila garis panduan etika diikuti dan dipatuhi, hukuman apabila melanggar peraturan. Kita dapat hukuman lah apabila kita melanggar peraturan. Sebagai contoh, garis panduan etika adalah yang disediakan oleh badan-badan profesional untuk program dan doktor yang memantau pematuhan dan menjatuhkan hukuman sesuai atau tindakan disiplin apabila garis panduan tidak dipatuhi. Tidak dipatuhi. Okey, ada cara untuk menggunakan kod etika. Terdapat 4 cara untuk menggunakan kod etika. Yang pertama adalah memahami kod etika. Yang kedua ialah merujuk kepada kod etika secara berkala.
Yang ketiga, mematuhi kod etika. Yang keempat, penambahbaikan yang berterusan atau maklum balas yang membina lah. Okey, setakat itu saja penyampaian saya. Sini ada kertas perangan, anda boleh scan untuk ambil kertas perangan. Okey, anda boleh baca. Semua dah ambil kertas perangan lah, dah scan lah. Okey, boleh baca dulu. Anda boleh tanya sekiranya tak faham. Okey, semua faham lah. Tidak ada sebarang soalan. Saya akan berikan kuis kepada kamu. Okey. Okey, kamu boleh scan QR code ni untuk menjawab kuis. Kalau tak dapat nak scan, saya boleh bagi link lah untuk kamu. Semua soalan ni jawapannya ada dalam kertas penerangan. Okey, boleh jawab. Anda boleh mula jawab sekarang. Okey, sudah ada yang respon dengan markah penuh. Bagus. Okey, anda boleh berhenti untuk menjawab. Sila submit semua jawapan. Masa sudah tamat. Okey, saya ada soalan untuk kamu. Sila bersedia untuk dipersoalkan. Okey. Soalan yang pertama adalah nyatakan 3 kategori maklumat sulit. Siapa yang nak jawab? Saya. Okey. Okey, dipersilakan Hani untuk menjawab soalan tersebut. Yang pertama, maklumat kaki tangan. Okey, Yang kedua, maklumat pengurusan. benar. Yang ketiga, maklumat perniagaan. Bagus. Nampaknya anda telah memahami apa yang telah diajar ni. Terima Alright. kasih, Encik. Okey, sama-sama. Yang kedua, soalan kedua. Senaraikan cara menggunakan kod etika. Ada sesiapa yang nak menjawab? Saya, Encik. Okey, dipersilakan Syaurah. Memahami kod etika dan mematuhi kod etika. Benar lagi. Itu saja. Merujuk kepada kod etika secara berkala. Okey, benar. Tahniah. Anda telah menjawab jawapan dengan benar sekali.
Okey ya. Kita akan bergerak kepada step seterusnya. Okey, di sini ada kertas tugasan boleh ambil ya. Boleh scan. Anda diminta untuk bersedia kerana saya akan memberi tugasan kepada anda untuk menjawab semua soalan-soalan tersebut. Okey, anda boleh bertanyakan soalan sebelum menjawab kepada saya. Tidak ada soalan Tidak ada sebarang soalan. Okey. Okey, semua pelajar boleh mula menjawab sekarang. Okey, semua pelajar dapat menjawab Ada yang masih belum siap? Dah siap Encik. Dah siap. Okey. Ada 1 minit lagi untuk Siap. tamat. Okey, masa sudah tamat. Berhenti menjawab soalan. Nanti submitkan kertas tugasan tu dalam Google Form ya. Google Form. Baik Encik. Classroom. Okey. Okey, sudah habis apa yang kita belajar ni. So, dengan apa yang kita belajar ni, kita dapat mengenai lah tentang konsep kejujuran dan integriti. Mengenai prinsip kejujuran, prinsip kerahsiaan, macam mana tu rahsia, apa itu rahsia. Kerahsiaan di tempat kerja, tak dibocorkan. Mengenai garis panduan etika. Okey. Semua benda ni yang penting lah untuk kita apabila masuk di alam kerja nanti. Okey. So, saya minta kamu semua bersedialah untuk kelas saya yang seterusnya yang bertajuk amalkan ketepatan masa. Okey, yang tu saja daripada saya. Kalau ada tak faham boleh tanya saya, boleh berhadapan ataupun online saja ataupun WhatsApp. Okey. Yang tu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang mana yang baik datang dari Tuhan, yang tak baik datang dari saya. Saya minta maaf kalau ada buat apa-apa kesalahan. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih Encik. Terima kasih.